Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. نعم. Baik, kita akan sambung balik pembacaan kita pada kitab Zubat Ibn Ruslan pada bait yang ke-123. Bait yang ke-123. Naam. Okey. Kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, furuduhun niyatu waghsil wajhaka, ujang wa ghasluka al-yadaini ma'a mirfaqika wa mashu ba'di ar-ra'si thumma ghsil wa'um rijlayka ma'a ka'bayka wa tartibu thum lahu syurutun khamsatun tuhuru ma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basharatil maghsuli wa yadkhulul waqtu li da'imil hadath wa adda minha ar-rafi'i raf'al khabath. Tu Naam. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk pada apa yang dibincangkan oleh Syekh. Sambungan hari itu iaitu bab fardu wudu. Fardu wudu, bait yang ke-123, furudul wudu. Furuduhu, kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata furuduhu an-niyatu, fardunya maknanya wajibatul wudu, perkara-perkara yang wajib dalam wudu, iaitu rukun-rukun wudu. Furuduhu ay, boleh kita kata wajibatul wudu ataupun kita kata arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Furuduhu ay furudul wudu, an-niyatu iaitu niat. Kemudian waghsil wajhaka, dan basuhlah wajah kamu, dia kata. Basuhlah wajah kamu. Jadi niat di situ, kata ulama, niat di sini adalah sama ada dengan niat raf'ul hadath, boleh, ataupun niat fardul wudu, ataupun niat wudu, ataupun niat istibahati fardhis salah. Macam niat tayammum lah, istibahah, niat istibahah, niat nak membolehkan salat, ataupun niat nak membolehkan benda yang berhajat kepada salat. Itu semua niat-niat yang mu'tabar, yang disebut oleh ulama. Melainkan orang yang daimil hadath, orang yang ada penyakit sentiasa berhadath, tak sah dia niat mengangkat hadath. Dia boleh niat selain daripada niat tersebut, tetapi dia tak boleh niat mengangkat hadath, kerana hadath dia tak terangkat. Daimil hadath, orang yang kecing tak lawa ni, kecing dedas, ataupun kalau orang perempuan, orang yang istihadah, dia tak boleh dalam wuduk dia niat saja aku mengangkat hadas kecil, tak boleh, sebab hadas dia tak terangkat, dia sentiasa dalam hadas. Digalakkan dia tu niat macam niat tayamum saja, aku nak membolehkan, sebab asal tak boleh, asal tak boleh sembahyang kerana dia bernajis, tapi maknanya saja aku nak membolehkan sembahyang fardu, niat istibahah dia panggil. Jadi niat raf'ul hadath boleh, niat fardul wudu boleh, niat istibahah boleh. Naam. Kemudian kata Syekh, waghsil wajhaka, basuhlah wajhaka, maknanya basuhlah wajah kamu. Wajah kamu di sini zahir daripada wajah, zahir daripada wajah, daripada hadu, daripada awal tempat tumbuh rambut ni sampai ke pertengahan dagu.
dan melebarnya ma baina udhunain, apa yang di antara dua telinga. Apa yang daripada awal tempat tumbuh rambut sampai tengahan dagu, wa ma baina udhunain, apa yang di antara dua telinga. Itu kawasan muka. Namun ada kawasan-kawasan yang duduk di celah-celah di antara kawasan kepala dan kawasan muka. Jadi itu dipanggil dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita basuh bukan sebab dia muka, kita basuh sebab menyempurnakan kewajipan. Ni ini kita tak tahu, tidak ada lain, jadi kita basuh lebih. Ni tak ada lain antara muka dan telinga ni. Telinga bukan muka, tapi oleh kerana tak ada lain, kita wajib basuh, lebihkan basuhan. Awal tempat tumbuh rambut tak ada lain, jadi kita lebihkan basuhan. Itu dah masuk dalam bab itmamul wujub, menyempurnakan kewajipan, kaedah fiqhiyah. Kalau muka, awal tempat tumbuh rambut sampai pertengahan dagu. Jadi dalam bab muka ni lah, bab muka dalam aurat. Nampak? Kalau kita kata muka tu apa? Dalam bab wuduk, apa yang dia tempat tumbuh rambut sampai pertengahan dagu. Justru apa yang boleh dizahirkan oleh seorang perempuan, muka lah. Macam mana muka dalam bab menutup aurat orang perempuan? Jadi sebab tu tak boleh zahirkan apa yang di bawah dagu, sebab apa yang di bawah dagu bukan lagi muka. Maknanya tak sah lah sembahyang orang perempuan, bukan lagi muka di sisi mazhab Syafi'i. Penting perbahasan muka, sebab tu dia bahas muka dalam bab wuduk, supaya boleh diguna pakai dalam bab-bab lain. Muka, jadi maksudnya kalau ada orang perempuan dedahkan apa yang di bawah dagu, dia telah mula mendedahkan apa yang bukan muka, sedangkan yang boleh didedahkan adalah muka. Baik. Zahir, apa yang zahir? Wajhaka ni, waghsil wajhaka, basuhlah muka kamu, yang zahir. Bila sebut kata zahir, maknanya dunal dakhil, tak wajib yang dalam. Sebab tu dalam lubang hidung tak wajib, dalam mata tak wajib, dalam mata ni tak wajib, dalam lubang hidung, dalam mulut. Sebab tu berkomar jatuh hukum sunat kan. Sebab menunjukkan, sebab berkomar tu dalam mulut ni, itu masuk dalam bahagian dalam. Yang wajib pada muka ni adalah anggota zahir. Dalam bab wudu, dalam mulut dia anggap sebagai anggota batin. Betul tak? Dalam bab wudu, dalam bab mandi wajib, dalam mulut dipanggil anggota batin. Tapi kalau dalam bab puasa, dalam mulut batin ke zahir? Dalam puasa kan kalau memasuk sesuatu dalam batin, batal puasa kan. Justru dalam bab puasa, dalam mulut dianggap zahir ke batin? Dianggap zahir. Sebab tu kalau kita gosok gigi, kita masukkan sesuatu dalam kawasan mulut kita, tak batal. Sebab apa? Dalam bab puasa jadi zahir. Kalau kita kiaskan, dalam bab wudu kan batin kan, kalau dalam bab puasa pun batin, khalas, masuk sikit dalam mulut batal lah. Nampak tu, hukum ni kat sini jadi lain, kat sana jadi lain. Jadi semua kena mengaji. Dalam bab puasa, dalam mulut dianggap sebagai anggota yang zahir, bukan anggota batin lagi. Batin hak dalam ni, hak yang melepasi makhraj kha, masuk sesuatu melepasi makhraj kha, khalas batin, baru batal. Masa tu kita gosok gigi lah, sugi baru jadi makruh. Kalau dalam mulut tu batin, maksudnya siwak itu dah membatalkan puasa, tapi tak zahir. Tapi dia berbeza pula dalam bab wudu. Wudu ni maksudnya dalam mulut dia anggap anggota batin, tak wajib lah basuh yang zahir je. Berkomar jadi sunat baru. Nampak? Taib. Kemudian wajib basuh semua sekali, segala bulu-bulu yang ada di atas muka, kecuali kalau dalam mazhab dia kata apa? Dia kata aridan, jambang yang lebat dan juga janggut yang lebat. Ni dua bulu yang tak wajib basuh ke dalam kalau lebat. Sunat menyelati. Jadi hukum sunat menyelati pada ketika itu sunat.
bagi jambang dan janggut yang lebat. Bagaimana nak tahu orang ni lebat dan orang ni tak lebat? Fi majlis takhatub. Majlis takhatub, majlis kita ni berborak, jarak borak, kalau kita tengok tak nampak dia punya isi dia, maknanya lebat. Tapi kalau dalam jarak borak kita boleh nampak isi dia, maknanya nipis. Maknanya itu wajib untuk masuk. Naam. Okey. Mirfaqika, maksudnya bersama, basuhlah wa ghaslukal yadain, basuhlah dua tangan kamu, marfaqika, maksudnya bersama dengan dua siku. Mirfaq ni mujtama' azm as-sa'id wal 'adad. Tempat siku, mana siku? Tempat perhimpunan antara dua tulang lengan dengan tulang sini, tulang bahu dan juga tulang lengan berhimpun sini. Tapi sama juga dengan kaedah tadi, wajib basuh lebih sebab menyempurnakan kewajipan. Okey, habis itu wa mashu ba'di ra's. Ni kita nak laju sikit sebab insya-Allah benda-benda yang kita biasa dengar dah. Wa mashu ba'di ra'si summa ghsil wa mashu, dan menyapu sebahagian kepala. Maksudnya di sini sebahagian kepala menyapu ni dalam mazhab Syafi'i basyaran atau sya'ran. Sama ada yang kita sapu tu kulit kepala ataupun sya'ran, ataupun dia punya rambut. Dan tak disyaratkan 3 urat walaupun 1 urat, dan 1 urat tu tak disyaratkan penuh walaupun setengah urat. Setengah urat sah. Dia kata 3 urat ni apa? Dalam bab apa 3 urat? Dalam bab dalam bab tahlul. Banyak orang keliru situ. Dia keliru, dia salah faham. Dalam bab wudu dia kata 3 urat. Dah tak? 3 urat tu tahlul tu. Cukur, gunting, nak ada 3 urat. Umrah 3 urat paling kurang, alal aqal 3. Yang ni tak. Yang ni walaupun sikit sorak, dan walaupun tak habis sorak, maknanya basuh bahagian atas, tapi yang duduk di kawasan kepala, khalas, sahih, sah. Basyaran fi haddir ra's, tapi mesti yang duduk dalam kawasan had kepala. Kalau keluar daripada had kepala tak sah. Naam. Summa ghsil wa kemudian basuhlah, wa dan kamu, wa maknanya kamu liputilah, basuh secara umum lah, meliputilah rijlaika ma'a ka'baik, dua kaki kamu bersama dengan ka'baik, dua buku lali. Ni wajib wajib basuh. Nampak? Mengumumkan basuhan. Jadi Nabi SAW sebut dalam satu hadis, orang yang dia basuh wuduk dia lebih kurang sehingga tak mengenai kebahagiaan buku lali ni, Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit daripada neraka. Tumit pada neraka mana tumit yang tak dibasuh dengan sempurna, sehingga ada bahagian tumit yang tak kena air. Pasal dia tak gosok, tak basuh, dia lebih kurang. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dalam neraka, orang yang tak sungguh-sungguh waktu ambil wuduk. Naam. Baik. Jadi wajib, kata ulama dalam bab kaki ni, wajib ghaslul batin, wajib membasuh batin thuqub. Kalau kata ada lubang-lubang, ada rekahan-rekahan di celah kaki, wajib basuh. Wajib lalukan air kat sini. Wasyaq, dan apa saja belahan-belahan, lubang ke belahan-belahan, wajib basuh. Dan menghilangkan apa saja yang boleh menghalang air pada kaki tangan. Syama', ada liling ke, ada cat ke, yang sifatnya boleh menghalang air, itu wajib dihilangkan. Dan juga semua kotoran yang duduk dalam lubang ataupun kotoran yang duduk di celah-celah kuku, wajib hilangkan. Kecuali ada qaul, pandangan dalam mazhab kita ni, pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata, kalau kotoran yang duduk di celah kuku kita ni daripada kotoran yang datang daripada badan kita, ma'fu, dimaafkan. Kan ada kuku kita hitam, kalau ikut tak boleh tau. Tapi kalau kehitaman kuku itu datangnya daripada apa yang datang pada tubuh kita, dimaafkan, maknanya macam daki. Tapi kalau kehitaman tu datang benda-benda yang daripada benda yang ajnabi, macam minyak, minyak ke, orang kerja pomeng ke,
hak yang menghalang air daripada kena ke bawah kuku. Sebab mendiak bawah kuku ni wajib dihilangkan. Kena masuk air mendiak bawah kuku, tu wajib. Sehinggalah sampai satu tahap orang tu tak boleh nak buat dah, tak boleh nak buat, payah ketika tu barulah jatuh ma'zur, dia uzurkan, ma'fulah. Tapi selagi boleh buat, tapi semayang kena lewat, wajib lewatkan salat. Nampak? Tapi kalau hitam hak jenis mari pada tubuh kita, kata Imam Al-Ghazali, itu ada satu fatwa Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kalau hitam yang datang pada tubuh kita tak wajib dihilangkan. Itu dah dimasuk dalam erti kata ma'zur, dimaafkan. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa tartibu tertib. Nampak? Iaitu tertib ibda'u bima bada Allah bih. Nabi SAW sebut dalam hadis, mulakanlah sebagaimana apa yang Allah mulakan. Dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Dah guna faghsilu dulu. Jadi mulakanlah dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan dua tangan kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Itu satu lagi hujah yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan tertib. Sebab ada setengah mazhab tak wajib tertib, tapi mazhab Syafi'i satunya berpegang kepada hadis ibda'u bima bada Allah bih, satu. Yang kedua, bila ada ayat wamsahu bi ru'usikum, ayat sapu datang di celah-celah ayat basuh. Kalau sekiranya tertib ni tak penting, susunan, ambil wuduk ni kena basuh muka dulu, lepas tu basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Nescaya tak didatangkan ayat sapu di celah-celah ayat basuh. Itu hujah yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi sepatutnya dia sempurnakan cerita bab basuh dulu, lepas tu baru bab sapu. Tapi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Lepas tu baru atafkan wa arjulakum ilal ka'bain. Dua kaki kamu hingga buku lali. Jadikan basuhan pula yang terakhir. Sapuan di tengah. Bila sapuan di tengah itu menunjukkan kepentingan tertib. Patutnya dia habis dulu ayat kalau sekiranya tak ada tertib. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab-mazhab lain berpegang kepada zahir nas lah. Zahir hadis tak ada sebut pun tertib kan. Sebut gini je, basuh gini tak. Cara Nabi ambil wuduk, basuh tangan, basuh, tapi tak menyebut kepada tertib secara khusus. Jadi kita ni rukun wuduk kita ada 6, 4 basuh, 2 kering. 2 kering apa? Niat dengan tertib, kering. Yang basuh kalau ambil wuduk ni muka, tangan, kepala dan juga kaki. 6. Ada satu keadaan yang dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajipan pada apa? Tidak ada kewajipan pada tertib. Bila orang mandi dalam keadaan inrimas, orang mandi menyelang. Bila menyelang nak kena goyang-goyang tak kepala, tak payah. Ni kepala ni tangan. Jadi mana tertibnya? Pada duduk lain. Niat je. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, maka tertib tu datang dalam lahzah itu juga sekali, maka sah walaupun dia tak gerak-gerakkan bahagian tubuh dia. Ini satu-satu keadaan yang tak wajibnya tertib. Bahkan ada ulama kata tak, sebenarnya tertib dah wujud dah di situ. Maksudnya sekali lalu, sekali muka dia basah, tangan dia, kepala dia dan juga kaki dia. Coretan pen termasuk menghalang dari terkena air juga ke? Ini ada soalan. Pen kena tengok. Ada pen yang jenis kalis air, ada pen yang bukan kalis air. Tapi ghalibnya kalau pen yang biasa yang nulis ni tak ada masalah. Pen tu dia bukan kalis air, sebenarnya dia hanya color, warna saja yang ada, tetapi kulit kita kena air. Tapi ada jenis apa? Dakwak ni kan. Dakwak ni yang tebal, satu yang mananya air tak kena. Mana kena tengok jenis. Macam orang bahas bak dye rambut. Dye rambut ni tak ada masalah, asalnya dye. Kita pakai dye tak ada masalah. Tapi isu dia ada setengah dye yang menghalang air. Jadi masalah dalam mandi wajib. Colorkan rambut tak ada masalah. Ulama sebut sunnah mengalirkan rambut yang uban. Rambut uban ni sunnah. Bila uban warnakan. Afdalnya dengan warna merah. Afdal.
Tapi harus dengan apa warna sekalipun. Nak warna hijau boleh, warna kuning boleh, warna oranye boleh. Boleh. Tapi afdal dengan warna merah. Bukan isunya mewarnakan tu, tapi isu dia pada jenis sifat alat warna tadi. Kalau jenis menghalang air, masalah lah dai. Baik. Melainkan warna hitam. Dai warna hitam haram. Kecuali bagi tujuan jihad. Pertama jihad untuk nak pergi perang dengan musuh agar menakutkan musuh. Yang kedua bagi seorang isteri yang disuruh oleh suami. Baru boleh warna hitam. Budak muda tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab asalnya warna dengan warna hitam tak boleh, illal aswad. Sebab ada nas, ada larangan. Larangan dia tak boleh warna hitam, tapi dia boleh lah dengan warna lain. Boleh warna lain, warna merah lah. Warna merah. Sebab apa tak boleh warna hitam? Sebab bila warna hitam, maksudnya di situ ada ghurur. Ghurur ni maksudnya ada satu penipuan. Maksudnya orang kalau kita beruban, lepas tu kita warnakan warna hitam, seolah-olah bila hitam ni itu warna kepada warna rambut. Seolah-olah orang kata kita ni tak pernah beruban lah. Tapi kalau dengan warna merah, orang tahu dah kalau warna merah ni maksudnya ni bukan rambut asli dia. Kecuali kalau isteri diperintahkan oleh suami, itu boleh. Baik. Summa lahu syurutun khamsun. Kemudian dia mula nak berbahas tentang syarat-syarat sahnya wudu. Sekarang ni dia nak bahas tentang syarat-syarat sahnya wudu. Okey. Pertama kita bahas dulu syarat. Syarat tu apa? Syarat ni disebutkan oleh ulama, syarat ini adalah ta'liqu amrin bi amrin kullun minhuma fil mustaqbal. Menggantungkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang semua perkara tu semuanya pada masa akan datang, bukannya sekarang. Tapi kita macam gini, syarat nak daftar, kadang-kadang macam kita kata syarat nak contoh benda syarat nak buat IC ni lah, syarat nak pergi ke pejabat immigration, kena daftar dulu, kena telefon dulu. Itu dua-dua benda tu tak ada lagi sekarang, semua mustaqbal. Itu syarat. Faham tak? Syarat ni ta'liqu amrin bi amrin, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang kedua-duanya itu akan berlaku pada mustaqbal, pada masa akan datang. Kita hanya bercakap je sekarang ni. Tak? Syarat nak daftar ni kena daftar dulu. Kena daftar dulu dalam internet. Contohnya tak? Jadi ada berlaku lagi, tak lagi. Itu syarat. Dari segi istilah, apa itu syarat? Syarat itu adalah ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam lidzatihi. Sesuatu, itu apa syarat? Syarat ini adalah ma yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang jadi wajib lah, jadi lazim lah daripada tiadanya hukum. Kalau tak ada syarat, tak ada lah hukum. Okey, contohnya apa? Salah satu daripada syarat sah sembahyang, mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau tak suci, tak ada lah sembahyang. Ma yazam min adamihil adamul hukum. Apa yang wajib daripada tak adanya syarat, tak ada hukum. Itu standard. Syarat ni semua gitu. Kalau nak bahas syarat apa? Kalau kita ada syarat apa? Syarat sah sembahyang. Okey, tak ada taharah, tak ada lah sembahyang. Tak ada lah sembahyang. Itu syarat. Apa yang tak adanya dia, tak ada hukum. Benda ke? Syarat khutbah. Salah satu syarat khutbah tak ada lah hukum khutbah tu. Itu syarat. Ma yazam min adamihi al-adam. Apa yang wajiblah daripada tiadanya syarat, maka tiadanya hukum. Wala yalzam min wujudihi wujud. Tapi tak wajib pula daripada adanya syarat, adanya hukum. Pelik tak? Tak wajib.
tak semestinya ada syarat ada hukum. Tak semestinya. Kenapa? Kalau ada syarat adalah hukum. Tapi tak semestinya. Tak semestinya kalau ada syarat ada hukum. Tapi kalau tak ada syarat, confirm tak ada hukum. Tadi nak semayang je, tak ada taharah, tak adalah semayang. Tapi kalau ada syarat, contohnya taharah ada. Tapi taharah ada, tak mewajibkan kata mesti ada semayang. Tak semestinya. Sebab barangkali ada syarat lain yang tak sempurna. Dia ambil wudu tapi semayang pakai luar pendek. Nampak tak? Syarat ada, tapi semayang tetap masih belum sah. Sebab apa? Sebab barangkali ada syarat-syarat lain yang belum sempurna. Sebab tu dia kata wala yalzam min wujudihi wujud. Kemudian dia kata wala yalzam min adamiha adam. Wala yalzam min adamiha adam. Maksudnya wala yalzam min adamiha, tidak melazimkan daripada tiadanya syarat, tiadanya hukum. Tiadanya syarat, tiadanya hukum. Ini contoh ada benda yang kalau kita kata syarat ada, tak semestinya hukum tu jadi tiada. Contohnya sebab ada halangan-halangan tertentu. Ada orang contohnya dalam syarat dah taharah dah okey dah, masya-Allah. Ada orang perempuan taharah syarat sah sembahyang ni, dia ni dah suci daripada ni, dia dah ada ambil wudu apa semua, tetapi ada halangan-halangan yang menyebabkan jadi tak sahnya sembahyang. Ada halangan-halangan, tiba-tiba datangnya uzur contohnya. Jadi sebab itu yang disebut oleh ulama sebagai syarat. Kalau sebab pula, sebab ni ma yazam min wujudil wujud, ada yang lain. Kalau syarat apa yang mewajibkan daripada tiadanya syarat, tiadanya hukum. Tapi kalau sabab ni apa yang melazimkan daripada adanya sebab, maka adanya hukum. Contohnya antara sebab wajibnya sembahyang masuk waktu. Selagi tak masuk waktu, selagi itu tak wajib sembahyang. Sebab wa min adamihil adam. Kalau tak ada sebab, tak adalah hukum. Ada sebab, ada hukum. Masuk waktu. Sebab tu dia beza sebab dengan syarat ni, dua benda yang berbeza. Itu semua di dalam lingkungan apa tu? Itu semua orang panggil hukum syar'i al-wad'i. Kan dia ada dua kan? Kita ada satu hukum taklif, yang kedua kita ada hukum wad'i. Ni kalau kita mengaji usul ada dua. Satu hukum taklif. Hukum taklif, khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Khitab Allah Ta'ala yang bertakluk dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Perbuatan orang-orang mukallaf. Apa dia? Terbahagi kepada wajib, terbahagi kepada sunat, terbahagi kepada apa? Harus, terbahagi kepada makruh, haram. Ini orang panggil hukum apa? Hukum taklifi. Ada lagi dalam syarak ni, dia panggil hukum wad'i. Hukum wad'i ni dia kata khitab Allah juga. Khitab Allah yang datang, tetapi nak menjelaskan dengan keadaan sesuatu itu adalah sebab. Contohnya Allah Ta'ala datang, khitab Allah kata sebab masuknya waktu, sebab wajibnya sembahyang adalah masuknya waktu. Dia bukan wajib sunat dah. Sebab ataupun syarat sah sembahyang. Itu orang panggil hukum wad'i. Mani, halangan. Orang perempuan bila uzur tak boleh puasa, uzur. Dia macam syarat-syarat ada dah, tapi tak boleh, ada halangan, tak boleh. Lepas tu apa? Sahihan, bab sahih. Ini sahih, ini fasik, ini muamalat yang sahih. Ini muamalat bila riba, jual barang emas dengan emas tapi tak sama berat, ataupun jual emas dengan emas tapi lambat bayar. Salah satunya lambat. Bayar dulu, lepas tu barang dapat kemudian. Tapi jual beli apa tu? Jual beli emas. Okey, itu fasid. Itu semua orang panggil apa? Khitab wad'i. Hukum syar'i al-wad'i. Kalau taklifi ni bab 5 tu. Wad'i ni bab
keadaan sesuatu tu. Dalam syarak ni keadaan sesuatunya ada kalanya itu adalah sebab, ini adalah syarat, ini halangan. Datangnya haid halangan, gila tu halangan daripada sahnya sembahyang. Sahih dan juga fasid. Naam, okey, habis itu La ilaha illallah. Kemudian kita sambung lagi. Apa kata? Jadi 5 disebut di sini 5. Ada 5 syarat wudu, syarat sah lah ni. 5 syarat sah wudu dan mandi sekali. Kata ulama juga syarat sah bagi mandi wajib. 5. Pertama yang disebut di sini 5 yang disebut di sini khamsatun lahu syurutun khamsatun. Yang disebut di sini adalah tuhuru ma. Syarat sah wuduk yang pertama tuhuru ma di sini dibuangkan hamzah di daruratus syaih, nak bagi sama ma belakang. Tuhuru ma maknanya sucinya air. Ma maknanya air lah. Sucinya air. Jadi makna yang air yang suci di sini adalah air mutlak. Maka tak sah ambil wuduk dengan menggunakan air mutaghayyir ataupun air musta'mal. Ini syarat sah. Ada orang dah sempurna dah rukun wuduk dia, tetapi rupanya dia pakai air musta'mal, tak sah lah, sebab dia syarat ma yalzam min adamihil adam. Nampak? Tak ada syarat air, maka tak ada lah wuduk. Itu syarat. Okey. Naam. Kemudian wa kaunuhu mumayyiza dan keadaan maknanya keadaan orang yang ambil wuduk. Ni syarat sah yang kedua. Orang yang ambil wuduk itu mestilah mumayyiza, mestilah orang yang tamyiz. Alal aqal dia dah mumayyiz. Kalau kita kata ada budak yang tak mumayyiz ambil wuduk, tak sah. Dia mesti syarat, maknanya sangkut kat mana. Kalau ada orang budak-budak kecil sembahyang ni, sangkut kat mana lagi? Sangkut kat wuduk dah. Kat wuduk tak sah dah. Sebab apa? Syarat sahnya wuduk mesti mumayyiz. Maka tak sah mubasyaratus sabi, maknanya kanak-kanak sendiri dia direct ambil wuduk, tak sah. Orang gila dia direct ambil wuduk. Mubasyarahnya dia sendiri yang pergi ambil wuduk, tak sah. Tetapi ada situasi sah wuduk budak kecil. Bila kita nak ada wali nak ihram bersama dengan anak dia, jadi kena wuduk kan masa nak tawaf. Budak-budak ni sah dia punya apa? Dia punya ihram dia, dia punya apa umrah dia boleh disah. Tapi dia belum lagi mayyiz. Macam mana? Pada ketika tu ayah boleh wudukkan anak dan ayah yang niatkan bagi wuduk anak tu. Jadi pada ketika ni ulama kata sah, sebab budak tu dia bukan yubashir, bukan dia berterusan dia ambil wuduk, tak, bukan dia direct kepada wuduk, tapi ayah dia yang wudukkan dia. Sebab tu kata Syekh wa idza ahrama al-wali anhuma, apabila seorang wali ni dia berihram bagi pihak kedua-duanya, maknanya dia nak bawa sekali, nak pergi tawaf sekali ni, sama ada untuk haji ataupun umrah, wajaba alaih, wajiblah atas wali itu an yuwaddi'auma, wajiblah wali itu dia wudukkan, dia yang wudukkan orang budak kanak-kanak kecil tadi dengan orang gila, wa yanwi anhumal wudu, dan yang niat siapa dia juga dia niat. Mana sah syarat niat mestilah tamyiz juga syarat niat. Jadi dia yang akan niatkan kepada orang tu, kerana tawaf tidak akan sah melainkan dengan niat. Nampak? Tawaf tak sah melainkan dengan niat. Sah, tapi tak dia dari segi sahih, bukan terangkat yang wajib. Sebab wajib dia mesti bertakluk dengan mukallaf, aqil baligh. Tetapi tertakluk dari segi sudut sah. Macam ada budak-budak dia sembahyang, kalau ikut tak wajib, tapi bila dia sembahyang dia sahih. Kalau cukup syarat tadi, cukup syarat, dia tak baligh pun lagi, tak wajib sembahyang, tapi kalau dia buat sahih. Tapi untuk nak menggugurkan fardu haji atau fardu umrah, dia mesti mukallaf, aqil dan juga baligh. Okey. Yang ketiga, musliman, iaitu dia mesti Islam.
Kerana salah satu daripada syarat niat Islamun Nawi. Kat niat masalah problem dah kalau orang kafir. Sebab tu kita pada orang kafir kita tak dakwah kepada sembahyang, tapi kita dakwah kepada Islam. Sebab kalau dia datang kepada sembahyang, memang dia tak sah. Kita dakwah orang kafir ni kepada sebab syarat niat Islamun Nawi. Nawi ni maksudnya orang yang berniat. Orang niat mesti Islam. Niat apa pun mesti Islam. Kecuali ada satu ulama kata yang sah daripada orang kafir, iaitu wakaf. Kalau orang kafir wakaf, dah niat dia sah ke? Maknanya diterima barangan yang diwakafkan oleh kafir sebagai harta wakaf. Kalau orang kafir wakaf, terima, boleh wakaf. Kalau orang kafir kata saya wakaf tanah ni untuk buat masjid atau buat tahfiz, maka dilaksanakan wakaf dia tadi, digunakan wakaf, maka sah. Maknanya pada ketika tu barang tu digunakan sah. Bukan dia dapat pahala wakaf lah. Orang kafir tak dapat pahala wakaf, tapi diguna pakai wakaf orang kafir tadi untuk wakaf lah, untuk wakaf lah. Nampak? Baik. Kemudian itu yang ke berapa ya? Yang ketiga tak? Disebut 5 Yang ketiga orang Islam. Yang keempat, wa adamul mani'i min wusuli ma'i ila basyaratil maghsuli. Ini yang keempat, wa adamul mani'. Maknanya tidak ada halangan min wusuli ma', daripada sampainya air, ila basyaratil maghsul, ke kulit daripada anggota yang dibasuh. Itu syarat sah tu. Ada orang ambil wuduk dah tapi rupanya ada selotip, tak sah lah. Rupanya ada selotip, rupanya ada liquid, rupanya ada cat, rupanya ada gam, benda-benda yang menghalang air daripada kulit. Halas, tak sah wuduk. Termasuklah ada benda-benda alat-alat makeup yang dia ni menghalang, alat-alat makeup yang menghalang daripada kenanya air ke kulit. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Syekh, wa yadkhulul waqtu li daimil hadath. Masuknya waktu. Syarat yang kelima masuk waktu, tapi syarat yang kelima ni terkhusus bagi daimil hadath. Masuk waktu. Macam kita ni orang sihat, mudah-mudahan sentiasa sihat insya-Allah. Kita yang tak ada masalah kecing lawas ke, tidak ada masalah kecing dedas, tidak ada masalah istihadah, tak perlu masuk waktu pun wuduk, betul tak? Boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Tapi lidaimil hadath, salah satu syarat tadi kita bahas tentang niat, bahawa dia tak boleh niat mengangkat hadath. Satu. Yang kedua, bahawa wuduknya hanya sah setelah masuk waktu. Kalau nak sembahyang zuhur, kena tunggu waktu zuhur masuk dulu. Problem kan? Orang daimil hadath ni, orang kecil dedah ni, selagi tak zuhur nak sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Tunggu masuk zuhur dulu. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang duha, tunggu masuk waktu duha dulu. Nak sembahyang hajat, bila masuk waktu sembahyang hajat? Ketika berhajat. Ketika berhajat. Beberapa solat sunat tu dia tak kira. Tak apa lah. Kalau zuhur, dia dalam waktu zuhur, dia dah masuk zuhur, lepas tu dia ambil wuduk untuk zuhur. So apa saja sembahyang sunat yang dalam tempoh tu tak ada masalah lah. Silalah. Tak ada masalah. Melainkan masuk asar pula. Ada? Masuk asar pula. Okey, lepas masuk asar, halas, dia kena apa? Dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik dia punya itu yang bahas soalan haji tu kan. Soalan haji tu. Jadi kalau contohnya ada orang dia apa tadi, dia semayang, dia apa, dia tadi wuduk yang daimil hadath ni dia terpakai sekali je. Bukan cerita tayamum tu cerita tayamum itu kan, wuduk sekali. Maknanya nanti waktu asar dia wajib ambil wuduk balik. Walaupun dia rasa saya tak batal pun dah tak, sebab dia ada penyakit, hadas dia tu keluar.
Kalau orang istihadhah ni darah dia tu keluar daripada dalam. Dia wajib masuk je waktu asar, dia kena bersihkan balik kemaluan dia apa semua, tukar ikatan baru apa semua, dan baru dia ambil wuduk balik. Satu wuduk untuk fardu boleh digunakan hanya untuk satu salat fardu, tapi boleh guna untuk sembahyang sunat masya apa yang dia nak. Okey. Itu yang kelima. Jadi syarat yang kelima ni syarat yang terkhusus bagi daimil hadath, orang yang ada penyakit dedas. Orang yang kecil tak darah ni nak tambah lagi syarat dia tak boleh ambil waktu kalau sebelum masuk waktu, dia mesti lepas masuk waktu. Lepas masuk waktu baru boleh ambil wuduk. Ada sebahagian ulama dia kata bukan 5, dia tambah jadi 12 afwan. Syarat sah wuduk ni jadi berapa? 12. Yang kita baca 5 dah. Dia tambah lagi 12. Pertama sekali dia kata adamus sarif bi alla ya'ti bima yunafi. Adamus sarif maksudnya waktu tengah ambil wuduk jangan ada benda-benda yang apa orang panggil, ada benda dia buat satu benda yang berlawanan dengan makna wuduk. Contohnya kan ambil wuduk nak sembahyang, tiba-tiba tengah ambil wuduk dia ridah, dia murtad. Itu orang panggil dia buat satu benda yang bertentangan dengan wuduk. Jadi itu juga sebagai syarat sah, tak sah wuduk dia. Kalau ada orang tengah wuduk lepas tu dia murtad, khalas batal wuduk dia, tak sah. Yang kedua, dia tidak ada benda yang menafikan wuduk. Ini nak cukupkan jadi 12, tadi 5 kan. Jangan dia tengah wuduk tiba-tiba datang benda yang menafikan wuduk. Memanglah apa? Tengah wuduk tiba-tiba datang haid. Tak adalah wuduk. Tak? Tengah-tengah wuduk tiba-tiba kentut. Tak adalah wuduk. Kemudian yang ke berapa? Kalau 5 tadi kita tambah jadi 6, lepas tu 7, yang ke-8 wa alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma. Ni dalam safinah dia akan bawa ni, bahawa di atas anggota ni tak boleh ada benda-benda yang boleh mengubah air. Sabun. Maksudnya dia sabun, lepas tu dia terus nak ambil wuduk sekali. Jadi air tu bila kena atas anggota dia, air tu dah jadi berubah. Kalau jumlah air yang sikit lah, dia ada kesan sabun, kesan minyak wangi, yang boleh mengubah sifat air. Tak boleh. Macam hari ni orang yang ambil wuduk daripada alat make up lah. Tak, dia make up, jadi dia tak nak tanggalkan make up dia tu, pasal payah lah kan, makan masa dah. Jadi nak ambil wuduk zuhur tu gitu je. Jadi bila dia pusing air atas pipi dia, air tu dah bercampur dengan itu Nur Aisyah tu mesra wuduk tu. Untuk mesra wuduk tu maksudnya bukan kata kita boleh ambil wuduk di atas makeup tu, tak. Mesra wuduk tu sebenarnya dia mudah nak dihilangkan dulu baru ambil wuduk sempurna. Kalau ambil wuduk di atas makeup itu masuk dalam arti kata air telah berubah, air dah jadi mutaghayyir di atas pipi, di mana sah. Kemudian seterusnya ada ulama sebut wajaryu, dia kata wajaryu ma alaihi, mesti ada sifat wajaryul ma ni maknanya alirkan air atas anggota baru jadi basuh. Jadi apa dah? 9 Wajaryul ma maknanya ada sikit aliran air berlaku. Maksudnya kalau kita tak ada aliran, ambil kain basahkan, lepas tu ini orang tak panggil basuh. Ini dia panggil sapu. Dalam bab sapu kepala sah, basahkan kain sapu kepala sah. Tapi dalam bab basuh ni dari segi definisi basuh ni maknanya as-sayalan, mesti ada aliran walau sikit. Faktor beza kalau orang ambil wuduk, contoh nak pakai spray, boleh pakai spray tapi biar dia sampai ada aliran. Spray sampai dia mengalir, okey baru. Macam kat tangan spray ataupun takungkan air kemudian bau. Tak apalah, bawalah aliran tu ke seluruh tempat. Tapi kalau tak ada aliran dekat situ jadi sapu, bukan basuh. Dalam bab basuh dia nak farsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Itu dia letakkan syarat. Kemudian
Yang nombor apa? 10 wal ilmu bi fardiyatihi, wal ilmu bi fardiyatihi, mesti ada ilmu dengan kefarduan wudu dan kaifiat wudu. Mesti ada ilmu, mesti ada ilmu dengan kefarduan. Tak boleh satu orang dia ambil wudu sampai dia tak tahu fardu ni, bahawa dalam wudu ni ada benda yang fardu. Jangan sampai begitu, jangan kejahilannya sampai tahap itu. Tapi kalau memadai, kalau ada orang baru masuk Islam, kita hanya nak ajar pada dia, mudah aja. Kena ingat, dalam wuduk yang kamu ambil ni ada yang wajib, ada yang sunat. Khalas. Maksudnya kat situ menunjukkan dia ada ilmu bahawa dalam wuduk ni ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Tapi jangan sampai dia tak tahu, ataupun dia tahu tapi satu benda yang salah, dengan menyatakan basuh muka tu adalah sunat contohnya. Ada orang tapi mungkin i'tiqad dia tak salah lah kot, tapi dia selepas dah lama selepas budak-budak tahfiz masuk tahfiz, selepas dah lama dah umur dah tua dah 16 tahun dah, 4 tahun dah duduk dalam tahfiz, akhirnya dalam kelas belajar dia baru tahu rupanya sapu kepala tu wajib. Sebab selama ni dia ingat yang wajibnya sapu telinga je. Dia tukar. Dia bagi jumpa, Ustaz, saya baru tahu Ustaz, rupanya sapu kepala tu wajib. Saya ingat yang wajib tu sapu telinga, sapu kepala tu sunat. Dia tukar parok. Waktu lama tak tu. Jadi kalau ikut dari segi hukum tu boleh dia tak sah tu, sebab ada satu benda yang wajib dianggap benda tu sunat. Mesti kena ada tahu ilmu bi fardiyati, mesti ada ilmu tahu secara ijmali ni, macam tahu kepada orang baru masuk Islam lah. Orang masuk Islam kita kata gini je, kamu kena tahu bahawa dalam wuduk ini ada yang wajib, ada yang sunat. Okey, khalas, pengetahuan ijmal. Walaupun dia tak tahu secara tafsil, detail. Naam. Betul apa dah? Sebelah. Wa alla yu'alliqa, dia kata wa alla yu'alliqa niyah binahwi insya-Allah. Jangan dia ta'liqkan niat dia dengan umpama insya-Allah, tak boleh. Saja aku mengangkat hadas kecil insya-Allah. Mana boleh? Jika diizinkan Allah buat angkat hadas kecil. Tak boleh. Dia niat ni dia tak boleh ta'liq dengan satu masyiah, sesuatu yang dia nak. Tak boleh. Tak niat. Sebab tu semua niat dia guna fi'il madhi tau. Mana ada niat anwi wudu, bukan anwi. Nawaitu. Niat nawaitu ni menunjukkan, bila guna fi'il madhi menunjukkan sesuatu yang jazim, bukan akan. Baik. Berapa dah? 12. Illa ayaqsudat tabarruk. Melainkan boleh kalau niat gitu, kalau dia kosokkan tabarruk. Kosok ambil berkat. Ada orang sebut insya-Allah, tapi bukan nak khabar aku akan ambil wudu dah, tapi insya-Allah, nak ambil barakah. Tabarruk dengan ucapan insya-Allah. Naam. Okey, itu bahkan ulama kata kalau dalam kitab yang mutawwalat, kitab panjang-panjang, dia tak sebut ada 5 syarat sah wuduk ni. Dia sebut kata ada 12. Ada sebagian ulama dia sebut sampai ada 13. Iaitu jangan satu orang itu dia beriktikad salah satu daripada fardu wuduk itu adalah sunat. Macam budak tadi. Problem budak tadi tu. Bila dia iktikad bahawa salah satu daripada fardu wuduk itu adalah sunat, dia ambil wuduk dalam keadaan dia kata basuh tangan itu sunat, habis, tak selesai, tak sah lah wuduk dia. Baik. Naam. Okey. Wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath. Okey. Wa adda minha maksudnya telah mengira, adda ni telah mengira, minha ni mana min syurut, daripada sebahagian syarat-syarat sah wudu, ar-rafi'i,
Imam Ar-Rafi'i iaitu huwa al-Imam Abdul Qasim bin Abdul Karim. Ini sezaman dengan Imam Nawawi lah. Dia kalau zaman mazhab Syafi'i ini antara murajjih mazhab, pembentuk mazhab selepas Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Dia dua orang ni. Kalau berselisih pun dua orang ni, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i, dia tambah selagi, dia tambah daripada syarat-syarat sah wuduk ni. Dia kata wa'adda minha Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i tambah, dia kata raf'al khabath. Ini tambahan Imam Ar-Rafi'i. Raf'al khabath ni maksudnya kena bersih dulu najis baru sah wuduk. Tapi mu'tamad Imam Nawawi kata tak wajib. Okey, kalau kita lepas kencing, kita kencing tak basuh lagi kencing, lepas tu kita ambil wuduk, sah dah wuduk itu? Sah. Di sisi Imam Nawawi sah lah. Kita kencing dah selesai dah, tak ada lah dah, tak keluar lah dah, tapi tak basuh, maknanya kita menanggung najis dah, tapi tak sabit dengan wuduk. Ambil wuduk, sah je wuduk, tapi nak semayang tak sah lah, betul tak? Pasal tanggung najis. Tapi jiru lah kecil tu, balik tak? Sah. Maksudnya dalam pandangan Imam Nawawi, bukan satu syarat wuduk tu kena suci pada najis, bukan satu syarat. Tapi wa'adda minha Ar-Rafi'i raf'al khabath. Imam Rafi'i mengira salah satu daripada syarat-syarat sah wuduk mesti suci najis dulu. Suci najis. Sebab tu dalam mandi wajib tak? Mandi wajib, kalau pandangan Imam Rafi'i, dia tambah dalam bab mandi wajib tak? Kena bersih najis dulu. Tapi kalau Imam Nawawi tak payah bersih najis, nanti mandi wajib basuh sekali dengan najis dah. Gitu. Betul tak? Jika dia jiru tu sekali dengan najis. Tapi Imam Rafi'i tambah itu. Tak sah tu mandi wajib dalam keadaan dia duduk ada najis lagi. Bersih najis dulu baru mandi wajib. Tu Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i kalau ada syarat dalam mandi wajib 3, dia sepatutnya rukun mandi wajib 2, niat dan meratakan air seluruh tubuh. Tapi ada setengah daripada kitab tambah lagi, menghilangkan najis dulu, niat baru rata air. Itu maknanya Ar-Rafi'i lah. Kalau Nawawi tak wajib. Maknanya Nawawi ni menghilangkan najis tu boleh masuk sekali dengan mandi wajib, dah niat mandi wajib, lepas tu time basuh tu sekali harum hilang, tak apa. Baik. Wa'adda minha Rafi'i raf'ul khabath wal mu'tamad. Tapi pandangan yang mu'tamad dalam mazhab pandangan Nawawi lah, ma sahhahu Nawawi, bahawasanya memadai dengan sekali basuh untuk mandi wajib dan sekali basuh dengan menghilangkan najis sekali ya. Naam. Was sunanu. Okey, insya-Allah kita akan masuk insya-Allah pada yang akan datang, bait yang ke-128 insya-Allah. Kita akan masuk pada benda sunat. Tadi kita masuk pada benda wajib, kita akan masuk pada benda sunat. Was sunanu as-siwaku summa basmila waghsil yadayka qabla an tudakhila. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah.